billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa ma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Yunus ayat 26. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Eh, 24 ke? 23 lagi? 23? Tengok pengajaran ayat 23, 24, 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma anjahum idza hum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maksudnya, maka tatkala dia, iaitu Allah, menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka melakukan kezaliman di atas muka bumi tanpa kebenaran. Wahai manusia, sesungguhnya hanyalah kezaliman kamu adalah kembali kepada diri kamu. Keseronokan hanyalah kehidupan di dunia, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan, lalu kami akan bongkarkan tentang apa saja yang kamu telah lakukan. Pengajarannya pertama, antara tabiat buruk manusia akan kembali kepada Allah apabila ditimpa musibah dan kembali semula kepada kekufuran apabila selamat dari musibah. Yang kedua, fitrah semula jadi manusia adalah beriman kepada Allah. Oleh kerana itu, mereka akan tetap berdoa hanya kepada Allah
ketika di dalam kesempitan. Walaupun mereka adalah penyembah berhala yang tegar. Tetapi malangnya, ada segelintir orang Islam masih kekal dalam kesyirikan walaupun di dalam kesempitan. Seperti apabila ditimpa musibah, mereka akan mencari bomoh yang membawa kepada kesyirikan. Yang keempat, yang ketiga, apa sahaja kezaliman yang dilakukan oleh manusia, maka kesan buruknya adalah ke atas diri mereka sendiri, sama ada di dunia atau di akhirat. Yang keempat, dunia adalah keseronokan dan hiburan, tetapi hanyalah bersifat sementara kerana ia adalah ujian daripada Allah. Ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fa ikhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara wa ja'alnaha hasida ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, sesungguhnya kehidupan dunia seumpama air yang kami turunkannya daripada langit, lalu bercampur dengannya tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia dan binatang ternak, sehinggalah bumi itu menjadi cantik dan indah, dan pemiliknya yakin bahawa mereka mampu memetik hasilnya. Maka datang azab kami di waktu malam ataupun siang, lalu kami jadikannya binasa, seolah ia tidak pernah subur sebelum ini. Demikianlah kami huraikan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran hanya kepada kaum yang berfikir. Pengajarannya, kehidupan dunia hanyalah sekejap. Walaupun berpuluh tahun, seumpama sekejapnya pokok-pokok yang tumbuh
dan subur, kemudian kering dan dibuang. Yang kedua, kehidupan dunia apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi, maka ia seumpama hanya satu hari atau sekadar di waktu pagi atau waktu petang. Maka wajib bersegera untuk melakukan amal soleh dan tidak membazirkan masa kerana waktunya terlalu pendek. Dan perjalanannya sangat jauh. Yang ketiga, tanda-tanda kebesaran Allah sangat banyak dan jelas, dan hanya mereka yang berfikir sahaja dapat merasai kebesaran dan keagungan Allah. Ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Maksudnya, dan Allah menyeru manusia ke negeri yang penuh sejahtera, iaitu syurga, dan dia memberi hidayat kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Pengajarannya, kehidupan dunia penuh dengan kelemahan, kekurangan dan kesusahan. Berbeza dengan kehidupan di akhirat yang penuh dengan keselamatan, kesejahteraan daripada segala kekurangan, kelemahan dan kesusahan. Yang kedua, Allah mencipta manusia adalah untuk memasukkan manusia ke dalam syurga yang kekal abadi. Tetapi akhirnya manusia tertipu dengan kehidupan dunia yang penuh dengan keseronokan, tetapi hanya sementara.
Yang ketiga, hanya mereka yang berazam dan bersungguh-sungguh untuk mendapat hidayah Allah ia akan ditunjukkan jalannya ke syurga. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat malam ni kaitan dengan ayat yang lepas. Kalau ayat lepas, ayat 25, Allah mengajak manusia kepada Darussalam, kepada syurga. Maka ayat malam ni, bila Allah mengajak manusia ke syurga, maka timbul persoalan bagi mereka yang berfikir dan mentadabbur ayat-ayat Allah. Apa yang ada dalam syurga? Apa kelebihannya? Jadi ayat ini menjawab persoalan tersebut. Surga yang Allah ajak ialah sifatnya sekian, kebaikannya sekian-sekian. Dan juga ayat yang lepas Allah juga mengatakan, wallahu yahdi, Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Maka juga kita yang tadabbur, kita tertanya-tanya, macam mana cara untuk mendapat hidayah Allah ataupun ke jalan yang lurus? Maka jawapan juga dalam ayat yang kita akan tadabbur sekejap nanti. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillazina bagi ataupun untuk, allazina orang-orang, ahsanu yang mereka, apa dia ahsanu? Ahsanu daripada perkataan ihsan, ihsanun. Ihsan ada dua. Satu, fi'lul ihsan. Fi'lul ihsan. Yang kedua, i'ta'ul ihsan. Jadi Allah nak bagi tahu macam mana untuk mendapat Darussalam, syurga yang penuh keselamatan dan tidak ada perkara yang mengaibkan, yang melemahkan, yang mendukacitakan. Maka caranya ialah Allah kata bagi mereka yang ahsanu, melakukan ihsan. Ihsan ada dua. Satu, fi'lul ihsan, dia buat ihsan. Yang kedua, i'ta'ul ihsan, dia beri ihsan. Buat ihsan ialah kepada Allah. Buat ihsan itu ialah kepada Allah. Sebagaimana ketika Jibril datang kepada Rasulullah, bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mal ihsan, apakah itu ihsan? Maka apa jawab Rasulullah SAW? Ihsan ialah an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ialah kamu menyembah Allah seolah kamu nampak Allah. Kalau tak mampu merasai bahawa kita sedang nampak Allah, maka yakinlah bahawa Allah sedang. Itu tahap ihsan, tahap kemuncak ibadat kita kepada Allah.
Manakala ihsan kedua ialah i'ta'ul ihsan. Kita bagi ihsan kita kepada orang, iaitu berbuat baik pada orang. Sebagaimana disebut dalam surah apa ni? Surah Al-Insan, Allah memuji al-abrar. Al-abrar itu sebenar al-muhsinun, orang yang suka berbuat baik. Apa dia sifat al-abrar yang layak mendapat syurga? Ayat tu bunyi macam mana? Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Itu ihsan kepada orang. Bagi makan kepada siapa? Bukan semua orang, kepada orang yang memerlukan. Khususnya anak yatim, orang miskin dan tawanan perang. Tapi bukan mestinya kita bagi makan. Cuma biasanya Allah sebut bagi makan tu sebab apa? Sebab makanan asasi kita adalah, keperluan asasi ialah makanan. Manusia boleh hidup tanpa rumah, tanpa pekerjaan. Tapi manusia tak boleh hidup tanpa makanan. Betul? Berapa ramai yang ada rumah tapi tak ada makanan, dia boleh mati. Berapa ramai yang tak ada rumah, tak ada pekerjaan tapi ada makanan, dia boleh hidup. Jadi bergantung kepada keperluan. Kadang-kadang dia tak ada rumah, kita bantu bagi rumah. Kadang-kadang bagi pakaian. Jadi ihsan ada dua, kepada orang yang berbuat baik. Siapa ni? Satu, ihsan kepada Allah, iaitu beribadat seolah dia nampak Allah. Yang kedua, dia suka buat baik pada orang. Apa kelebihannya? Al-husna. Al-husna apa dia? Dia sebenarnya husna ni adalah kalau muzakkar yang paling besar, akbar. Allahu akbar. Allah yang paling besar. Perkataan Allah tu perkataan muzakkar. Tapi kalau muannas, contohlah sekolah, madrasatun. Madrasatun ni perkataan apa? Muannas ke muzakkar? Apa tanda muannas? Marbutah. Kalau nak buat ayat sekolah yang paling besar, kabir besar, ini paling. Akbar tu buat bid'ah dalam masyarakat. Tak pernah ada. Kubra. Kubra. Kubra sama dengan makna akbar. Cuma akbar untuk perkataan muzakkar, kubra untuk perkataan muannas. Okey, cuma tengok baris dan bilangan huruf. Sama tak husna dengan kubra? Husna sama tak? Sama ni maksud dia bilangan huruf. Kaf, ba, ra, alif, 4 kan? Ha, sin, nun, alif, 4. Satu. Sama yang kedua ialah baris. Baris huruf pertama, baris depan kan? Ku. Huruf kedua, mati. Betul kan? Baris pertama, hu. Baris depan. Kedua, mati. Huruf ketiga, baris apa? Baris atas. Sini pun yang akhir tu tak kira. Jadi dia panggil wazan. Kalau bilangan huruf sama dan baris pun sama, dia panggil wazan yang sama. Jadi kalau wazan yang sama, makna dia paling. Kalau kubra paling besar, husna paling baik. Jadi husna ni paling baik untuk muannas. Kalau paling baik untuk muzakkar, sama pattern dia, akbar, ahsan. Yang kita biasa dengar ahsan, betul? Yang kita jarang dengar husna. Kalau saya kata Muhammad paling baik,
Ahsan ke husna? Ahsan. Kalau Fatimah paling baik, husna. Sebab tu ada tak lelaki nama dia Husna? Tak ada. Ha? Saya kata Husna. Ada tak perempuan nama dia Ahsan? Tak ada. Okey? Jadi sekarang Allah nak beritahu apa ni? Bagi orang yang suka berbuat baik dengan Allah, ibadahnya ihsan, dengan manusia suka buat baik, baginya adalah yang paling baik. Kenapa dalam bentuk mu'annas? Kenapa husna bukan ahsan? Sebab dia adalah al-jannatu. Al-jannah ni perkataan apa? Mu'annas. Sebab itu husna. Kalau jannatu ahsan tak betul. Dari segi bahasa salah. Okey. Jadi Allah nak bagi orang yang amalannya dengan Allah ahsan, kemudian suka buat baik pada orang, apa dia dapat? Balasan yang paling baik. Apa dia? Surga. Surga. Dia terjemah apa situ? Surga. Surga. Ada lagi tak balasan yang lebih baik daripada surga? Tak ada. Kemudian adakah dapat surga saja ataupun ada lagi yang lebih daripada itu? Waziyadatun. Waziyadatun dan ziyadah ni tambahan. Ziyadah tambahan. Daripada perkataan apa? Kalau fi'il madhi zada. Zada. Kalau mudhari' yazidu. Kalau amar, Rabbi zidni ilma. Ini amar dia, zid. Subhanallah, tengok bahasa Arab. Zada. Zada fi'il madhi ya. Ada tak dalam Quran? Cuba keluarkan ayat yang ada perkataan zada. Fi qulubihim maradu fazadahumullah. Dalam hati mereka ada marad, penyakit. Siapa ni? Orang munafik. Di awal surah Baqarah. Dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullah. Maka Allah tambah lagi. Jadi siapa ada penyakit dalam hati, dia tak terhenti kat situ, dia akan semakin bertambah. Okey? Yazidu fi'il mudhari'. Ada tak ayat Quran yang ada perkataan yazidu? Ha? Cuba baca. Yazidu fi khalqihi. Allah sentiasa menambahkan fi khalqihi dalam ciptaannya. Zid dalam surah apa? Isra. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, zid, tambahkan untuk aku ilma. Kita baca doa tu. Kadang-kadang kita dapat ilmu sikit, tapi bila kita baca doa tu, Allah akan tambah lagi kan. Ada orang belajar sikit tapi faham banyak. Ada orang belajar banyak tapi faham sikit. Yang ketiga, ada orang belajar lagi banyak tak faham langsung. Jadi baca doa ni, Rabbi zidni ilma. Kalau orang Arab sedang makan, dia nak suruh tambah, dia cakap apa? Zid. Ziyadah, kata terbit. Zada, yazidu, zid, ziyadah. Okey, ziyadah ni apa dia? Apa ziyadah tu? Dia syurga dah paling baik kan? Husna. Tapi ada lagi tambahan. Apa dia? An-nazar ila wajhillah, iaitu melihat wajah Allah. Nikmat yang paling hebat, yang kemuncak kepada segala nikmat dalam syurga ialah melihat wajah Allah. Kata Syekh Sa'di, bila dia tengok wajah Allah, dia lupa segala nikmat syurga ni. Sebab apa? Melihat wajah Allah nikmat yang paling hebat. Ada orang
Dalam surga dia akan melihat pagi dan petang wajah Allah. Dan wajah Allah ni memang ada dalil lah daripada Quran dan daripada hadis. Cuma wajah Allah tak sama dengan wajah manusia. Kita wajib beriman Allah ada wajah sebagaimana Allah bagi tahu. Bukan kita pandai-pandai, tapi Allah bagi tahu dia ada wajah. Bahkan banyak hadis yang mengatakan ahli syurga akan melihat wajah Allah. Siapa yang menafikan Allah tidak ada wajah, dia tak boleh masuk syurga. Sebab yang masuk syurga mesti melihat wajah Allah. Cuma wajah Allah sesuai dengan zat Allah, tak mungkin sama dengan wajah kita. Jadi kata Syekh Sa'di, ada orang boleh tengok wajah Allah pagi dan petang. Ada orang boleh tengok sekali seminggu, hari Jumaat. Bergantung pada apa? Tahap kedudukan dia di syurga. Lagi tinggi kedudukan, lagi kerap melihat wajah Allah. Jadi siapa nak melihat wajah Allah lebih kerap, dia kena tambahkan lagi ihsannya. Kan? Saya bagi analogi, bila tengok wajah Allah, kita duduk dalam syurga, tapi bila tengok wajah Allah, nikmat yang hebat dalam syurga terlupa. Contoh, kita makan sedap kan, lepas tu tengok muka kekasih yang kita sangat cinta. Ingat lagi tak makan sedap tadi? Itu bukan kekasih, itu bekas kekasih. Bekas kekasih. Tengok wajah kan. Kita kadang-kadang perut lapar pun tengok wajah, tiba-tiba kenyang. Dalam panas, dalam berpeluh pun, kalau tengok wajah kekasih, nikmatnya panas tu kan. Okey, boleh tengok hadis hadis sahih. Hadis ni 20, lebih kurang 20 orang sahabat meriwayatkan hadis ni. Maknanya melihat wajah Allah bukan kata-kata ulama biasa, tapi kata-kata para sahabat seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Huzaifah al-Yaman, Ka'ab bin Ujrah. Banyak lagi para sahabat yang mengisbatkan bahawa orang beriman akan melihat wajah Allah di akhirat besok. Bahkan dalam Imam Syafi'i sendiri pun menyokong pendapat yang mengatakan ahli syurga akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ini antara hadis sahih yang menunjukkan manusia akan melihat wajah Allah. Okey, an Suhaib radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi telah bersabda, iza, cuba terjemah, apabila dakhala ahli syurga, apabila masuk ahli syurga al-jannah, syurga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berkata, turiduna syai'an azidakum. Allah kata pada ahli syurga, kamu nak tak sesuatu? Azidukum. Fa'al mudhari' tadi apa? Zada yazidu. Apa dia? Kalau azidukum, ahli syurga dah rasa nikmat yang mereka tak pernah terfikir pun. Tiba-tiba Allah tanya, nak tak aku tambah lagi nikmat yang kamu dapat sekarang? Fayaquluna, maka ahli syurga berkata, alam tubayyid wujuhana, wahai Tuhan, bukankah kamu dah putih dan berserikan muka kami? Itu pun nikmat. Alam tudkhilna al-jannah, bukankah engkau dah masukkan kami ke dalam surga? Wa tunjina minan nar, dan bukankah engkau telah selamatkan kami daripada api neraka? Itu dah nikmat yang bukan kepalang dah. Nak tambah apa lagi? Maka Allah kata, fayakshiful hijab, engkau Allah buka hijab. Fama u'tu, maka ahli syurga tidak diberi syai'an, sesuatu yang ahabba ilaihim, yang paling dicintai oleh mereka, minan nazar, daripada memandang kepada Tuhan mereka Azza wa Jalla. Nikmat yang paling dicintai dan paling lazat, iaitu an-nazar ila rabbihim. Boleh?
Summa, kemudian tala hadhil ayat. Nabi membaca ayat ni. Ayat mana ni? Yang kita tadabbur tadi. Lillazina ahsanu al-husna wa ziyadah. Jadi yang mentafsirkan ziyadah ialah melihat wajah Allah siapa? Rasulullah sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, timbul persoalan. Mu'tazilah dia kata manusia tak boleh melihat wajah Allah baik di dunia maupun di akhirat. Apa dalilnya? Dalilnya surah Al-A'raf. Cuba buka surah Al-A'raf ayat 154. Keluar. Ah, 143. Okey. Okey, cuba terjemah. Walamma, dan tatkala ja'a Musa, telah datang Musa limiqatina. Kita dah belajar ni kan. Ketika mana Musa datang kepada miqat. Miqat ni apa? Tempat dan juga waktu perjumpaan dengan kami. Wa kallamahu rabbuhu, dan Tuhannya bercakap dengan Musa. Maka qala rabbi arini anzur ilaik. Musa kata, wahai Tuhan, arini pada tunjukkan pada aku, anzur ilaik, untuk aku melihat pada engkau. Kenapa Musa minta? Tambah keimanan. Tapi Musa tak cakap pun tambah. Yang cakap tu ialah Nabi Ibrahim. Ya tama'inna qalbi. Sebab apa? Sebab mula-mula Allah bercakap kan, bila Nabi Musa mendengar suara Allah, teringin nak tengok muka. Itulah orang beriman. Dan samalah kita bila dengar suara kekasih, lepas tu nak apa? Asyik dengan telefon je. Lepas tu nak apa? Boleh tak nak jumpa? Nak tengok apa? Nak tengok rumah ke nak tengok muka dia? Kan? Jadi Musa bila dengar suara Allah, timbul perasaan nak tengok. Boleh tak aku nak tengok? Maka Allah kata apa? Lan tarani. Qala lan tarani. Tengok Mu'tazilah. Dia kata manusia tak boleh tengok Allah dunia dan di akhirat. Apa dalil? Lan. Kita ada belajar tak lan? Apa makna lan? Dia kata lan ni bermakna tidak sekali-kali. Maknanya Allah kata engkau tidak akan melihat aku sama sekali. Bila? Dunia dan akhirat, kata Mu'tazilah. Engkau tidak akan dapat melihat aku, walakin unzur. Tapi lihatlah ke gunung. Fa in istaqarra makanahu, bila gunung tu kekal tetap di tempatnya, maka ketika itu engkau boleh lihat aku. Tapi bila Allah menunjukkan kebesarannya pada gunung, gunung tu hancur. Musa pun pingsan. Okey? Jadi macam mana kita nak jawab pendapat Mu'tazilah yang mengatakan manusia tak boleh tengok Allah walaupun di akhirat? Hujahnya lan. Soalannya, adakah lan tu menunjukkan tak boleh selama-lamanya? Bukan. Ada ayat Quran yang lan bukan menunjukkan selama-lama. Ada kan? Ada ayat apa? Siapa kata ada tadi? Cuba buka surah Maryam. Ayat apa? 29. 26. Okey. Fakuli. Allah kata apa? Fakuli, makanlah. Bila nak perintah pada perempuan ada ya, fakuli. Kalau lelaki, kul. Kemudian washrabi, dan minumlah.
Wa qarri aina, dan tenanglah. Kan qurratu ain. Bila perintah pada perempuan semua ada ya. Kita belum belajar fi'il amar detail lagi ya. Kalau nak perintah pada perempuan ada ya di hujung. Kuli, ashrabi, qarri. Kalau perintah pada lelaki, kul, washrab, wa qarr. Okey? Fa imma tarayinna, maka imma, apa makna imma? Adapun ketika mana tarayinna, engkau melihat minal bashar, daripada manusia, ahadan, seseorang, faquli, maka katalah pada orang ramai yang engkau nampak tu, inni nazartu, aku bernazar, lirrahman sauma, aku bernazar kerana Allah yang bersifat Rahman, sauma. Jadi dia nazar apa ni? Puasa ke apa? Tapi dia kata saum. Saum kan puasa. Kalau kita suka niatkan nawaitu sauma ghadin. Bila niat tu? Lepas tarawih kan? Lepas tarawih. Ini menunjukkan saum di sini sebenarnya makna apa? Imsak. Saum tu sebenarnya bukan puasa. Saum makna dia tahan. Tahan daripada apa? Tengok konteks ayat lah. Kalau kamu nak puasa subuh besok, tahan daripada makan. Tapi Maryam ni bernazar tahan daripada apa? Bercakap. Jadi di sini saum anil kalam, menahan daripada bercakap. Dia panggil saum juga. Okey? Jadi bila kamu nampak orang, Allah kata imma tu lebihkan syarat lah. Sekiranya kamu nampak orang, jumpa orang, cakaplah pada orang tu apa dia? Aku bernazar kerana Allah untuk tidak bercakap. Falan. Ini falan. Lan. Ukallima, aku tidak akan bercakap al-yaum insiya, kepada mana-mana manusia. Okey, sekarang Maryam bernazar tak nak bercakap berapa lama? Beberapa hari lah. Bukan selama-lama kan? Tapi dia guna tak lan. Jadi lan di sini menunjukkan apa? Bukan lama. Jadi ayat ni mematahkan hujah Mu'tazilah yang mengatakan lan tu ialah untuk lil abad, untuk selama-lama. Lagi pula di sini pun ada syarat ni, sekiranya. Kalau lan ni untuk selama-lama, dia tak mungkin ada syarat. Sekiranya kamu buat macam ni, aku buat macam ni. Tak mungkin. Okey? Jadi sekarang kita belajar bahasa Arab. Lan tu bukan untuk selama-lama. Tengok konteks ayat. Okey. Kita balik pada ayat kita. Okey. Jadi kalau nak syurga dan nak melihat wajah Allah, apa patut kita buat? Kalau dia orang tu dia ibadat sorang-sorang, pergi masjid, solat berjemaah, lepas tu pergi umrah, bangun tengah malam, solat duha, tapi dia tak peduli pada orang lain, boleh tak? Tak boleh. Cuba buka surah ni, surah Az-Zariyat. Saya tak bagi surah Az-Zariyat ayat 15, 16, 17, 18. Bermula 15. 15.
Okey, tak apa. Innallaha ma'as sabirin. Okey, 15. Allah kata apa? Innal muttaqin. Cuba terjemah. Sesungguhnya orang-orang bertakwa fi jannati wa uyun, dalam syurga wa uyun dan mata air, sungai-sungai. Akhizina ma atahum rabbuhum. Apa kerja ahli syurga? Akhizin mana? Ambil. Ambil apa? Ma atahum rabbuhum. Apa yang Tuhan mereka bagi. Nikmat dalam syurga apa dia? Ambil je. Kalau kat dunia, boleh tak nak ambil je kat mana-mana? Dunia kena bekerja, kena usaha, kena bayar kan. Tapi kerja syurga, ambil je. Kemudian siapa pula yang bagi ni? Tuhan sendiri bagi. Kemudian Allah beritahu apa kelebihan orang bertakwa sehingga boleh masuk syurga dan boleh ambil apa saja. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Mereka sebelum ni masuk kat dunia adalah muhsinin. Ya tadi, lillazina ahsanu. Siapa ada sifat muhsinin, dia dapat syurga. Kemudian Allah beritahu, subhanallah, Allah beritahu macam mana nak jadi muhsinin sehingga dapat syurga ni. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Muhsinin masa kat dunia sedikit tidur, sebahagian besarnya beribadat. Dan wabil ashar, di dah beribadat sebahagian besar malam, kemudian dekat-dekat subuh waktu sahur. Ashar waktu sahur, hum yastaghfirun, minta ampun. Ini ihsan, hubungan dengan siapa ni? Allah. Lepas tu saya kata ihsan mesti ada dua kan. Mana hubungan dengan manusia? Ayat 19. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta muhsini ni ada hak. Hak siapa? Ada dua jenis, dua jenis. Harta kita ni ada hak kepada dua jenis. Satu sa'il, yang kedua mahrum. Siapa sa'il? Miskin yang meminta. Mahrum yang tidak meminta. Jadi Allah nak beritahu orang miskin ada dua jenis. Betul kan? Ada yang suka meminta, tapi dia pun ada hak kita kena bagi. Ada satu lagi yang mahrum, dia haramkan diri dia daripada meminta. Yang ni kita kena, kalau dekat rumah jumpa tak miskin yang mahrum? Tak jumpa. Ni kelebihan kita berjalan. Sebab tu kelebihan berjalan ziarah orang miskin ni satu nikmat yang besar, iaitu kita akan dapat apa? Ziarah orang miskin kerana Allah, dapat cinta Allah. Nilainya ialah dapat cinta Allah. Allah beritahu pada malaikat, beritahu pada semua penduduk langit bahawa aku cinta pada si fulan. Apa kerja dia? Cari orang miskin yang mahrum. Betul? Ada orang miskin yang kadang-kadang kita nak bagi pun dia tolak, walaupun dia memerlukan. Okey? Ini muhsin. Satu, hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas. Cuba buka surah ni. Ar-Rahman, ayat 60. 60 ke? Itu saya dah bagi ya? Ni ada. Awal-awal. Syuara bukan? 60. Ada kan? Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Ayat 60 kan?
Okey. Ayat 60. Ayat Rahman, surah Rahman ni ayat yang paling kita ingat ialah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ni kurang sikit kan? Tengok Allah nak bagi tu nikmat dalam ayat 60. Apa dia? Cuba terjemah. Hal jazaul ihsan. Ha? Adakah balasan ihsan kecuali apa mana? Dia sebenar hal ni soalan. Tapi bila ada dalam bahasa Arab, kalau ada illa, sini hal mesti makna tidak. Kalau ada illa, sini mesti tidak. Kan? La ilaha illallah. Baru sesuai. Jadi maksud apa dia? Allah nak bagi tahu, tidaklah balasan ihsan kecuali ihsan. Apa maksud dia? Apa saja kamu buat ihsan, sama ada dengan Allah dan juga kepada orang, kamu tak mungkin dapat kecuali ihsan juga daripada Allah, iaitu syurga dan ziyadah melihat wajah Allah. Tengok ayat ni, kata ulama, nikmat yang paling besar apa dia? Allah nak bagi ihsan pada kita. Caranya apa? Yalah, kita nak buat ihsan tu sebenar, hasil daripada apa? Allah buka pintu hati kita. Tidak, Allah buka pintu hati kita, Allah bagi hidayat sehingga kita boleh buat ihsan, sehingga kita dapat ihsan. Jadi ihsan tu yang kita buat pun daripada Allah, balasan pun dari itu pun ada juga yang malas. Betul tak? Ha? Sibuk cari apa? Wang ihsan. Ha. Wang ihsan. Berebut nak cari wang ihsan kan, sampai tak sempat cari ihsan di sisi Allah. Okey. Apa lagi? Apa lagi nikmat orang yang suka berbuat baik ni? Wala yarhaqu, dan tidak, yarhaqu ni yaghsha, menutupi. Tidak menutupi, menutupi ataupun meliputi. Dia terjemah apa? Yarhaqu makna yaghsha wujuhahum, wajah-wajah mereka. Sebenarnya bila kita terjemah wujuh kepada wajah, kita belum terjemah. Sebab wajah-wajah pun bahasa Arab. Bahasa Melayu, muka-muka. Nikmat seterusnya ialah Allah kata wajah-wajah ahli syurga tu yang suka berbuat baik ini tidak ditutupi oleh qatarun. Qatarun ni debu. Debu-debu. Dia terjemah apa? Debu-debu yang membawa kepada kehitaman. Asal dia ghubar. Qatarun asal dia ghubar. Wala zillah, dan tidak juga zillah. Zillah dalam bahasa Arab hawanun, kehinaan. Apa yang Allah nak bagi tahu? Mula-mula Allah kata siapa yang berbaik dapat apa? Satu, syurga kan? Yang kedua, tiba-tiba Allah kata, Allah cerita pasal muka. Kenapa? Melambangkan apa? Ha? Dia Allah sebenar, Allah nak bagi tahu gembira, bahagianya ahli syurga. Dan kita nak tengok orang tu bahagia, tengok apa? Tengok muka lah. Jangan tengok kereta dia kan, sebab kereta dia pun hutang penuh tu. Tengok rumah besar kan, dia pening kepala, macam mana nak bayar kan? Tengok muka. Kadang-kadang orang kampung, rumah pun elektrik tak ada, tapi senyum je. Sebab apa? Hutang 1 sen pun tak ada.
Macam mana nak ada hutang, orang memang tak akan bagi pinjam. Happy je kan, ha? Apa yang ada dia makan kan. Jadi nak tengok orang bahagia, siapa-siapa je nak tengok suami ke, isteri ke, anak ke, mak bapak ke, nak tengok suka tak suka, tengok muka. Jadi Allah nak gambar bahagianya ahli syurga ialah muka dia tak hitam, tak ada debu, berseri. Sebagaimana Allah sebut dalam surah apa ni? Surah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah al-qiyamah. Ada, saya bagi dah. Ada? Ada lah. Ente cek betul. Surah Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surah ayat 22. Wujuhun okey 22. Hari itu wajah-wajah yaumil idzin, pada hari itu nadhirah, apa dia? Berseri. Itulah gambaran ahli surga ni bahagia. Ila rabbiha, dan tambahan lagi apa dia? Kepada Tuhan mereka nadhirah. Tengok bahasa Al-Quran, hujung tu bunyi sama je. Nadhirah, nazirah, basirah. Tapi makna dia berbeza. Yang atas ni wajah pada hari itu nadhirah, berseri. Kepada Tuhan mereka nazirah, memandang. Kan? Memandang ataupun melihat kepada Tuhannya. Dan sebaliknya wajah pada hari itu basirah, berkerut. Satu lagi surah Al-Insan ada. Surah Al-Insan. 10 dan 11. Okey. Tengok apa yang Allah nak cerita ni, sebenarnya Allah nak hiburkan siapa ni? Orang beriman. Maknanya kalau kita dengar berita-berita gembira tapi tak gembira, makna apa? Kita belum beriman. Okey. Ini Allah sifatkan Al-Abrar dalam surah Al-Insan. Setelah dia hubungan dengan Allah bagus dan suka buat ihsan kepada manusia, adakah mereka dah seronok? Dah yakin mereka ahli surga? Bukan. Tengok sikap mereka setelah berbuat baik. Inna nakhafu, sesungguhnya kami sentiasa takut. Setelah ni bagi makan pada orang miskin, anak yatim, tapi masih takut min rabbina, daripada Tuhan kami, yauman, hari yang abusan, hari yang muka masam qamtarida, berkerut. Jadi orang yang suka buat baik tak yakin dengan kebaikannya, masih takut suasana hari yang ramai muka manusia bermasam dan berkerut. Maka disebabkan dia takut tu, Allah balas apa? Fawaqahumullah, Allah pun lindungi mereka syarra zalik, kejahatan ni, muka yang berkerut, muka yang masam, Allah lindungi. Allah gantikan dengan apa? Zalikal yaum, Allah walaqahum, Allah gantikan mereka dengan nadratan wa surura. Yang mereka takut abusan qamtarira, wajah masam dan berkerut. Sebab mereka takut dan mereka beramal soleh, Allah ganti dengan nadratan wa surura. Apa beza nadrah dengan surura? Apa dia? Nadratan berseri, surura
Kenapa Allah sebut dua? Kenapa sebut dua? Sebab ada orang muka berseri tapi dia berlakon. Jadi Allah nak begitu, ada Raja Mahalawak. Dia berseri kan, lepas tu balik rumah pening kepala. Nadrah ni Allah nak begitu muka, zahir, sururah, hati. Jadi ahli surga zahir pun nampak gembira, dalam pun bahagia. Tak mungkin ahli surga sedih ataupun duka cita. Tak mungkin. Okey. Kita sambung ayat kita. Kemudian Allah kata ulaika. Mereka itulah ashabul jannah, penghuni syurga. Bila sebut ashab, mana kekal. Hum fiha, mereka dalamnya, dalam syurga itu kekal. Nikmat kan? Jadi berapa dah nikmat dalam ayat ni? Cuba keluarkan. Satu, husna. Husna. Yang kedua, ziyadah. Yang ketiga, muka ceria, berseri. Yang keempat, kekal. Ni perkataan Khalidun ni, kekal ni, nikmat ni. Sebab apa? Sebab kita dalam nikmat macam mana kat dunia pun, kita tak akan gembira. Contohlah, bila kita tengah-tengah gembira, lepas tu katalah datang malakul maut, hilang semua rasa seronok kan? Ataupun bila sampai tahap umur dah tua, bagilah makanan lazat macam mana pun, kita bukan ucap terima kasih, kita marah pula pada dia. Masa aku tua lah bawa makanan ni. Okey, ayat seterusnya. Biasa Al-Quran bila sebut nikmat ahli syurga, selepas tu terus sebut azab ahli neraka. Wallazina, dan orang-orang yang kasabu. Kasabu apa dia? Mereka kerjakan ataupun lakukan as-sayyi'at, keburukan ataupun kejahatan. Tengok masa buat baik, Allah tak guna kasabu. Kasabu ni bukan buat jahat, kasabu ni buat. Masa buat baik Allah guna apa tadi ayat? Ahsanu. Kan? Sepatut kalau ikut selari dengan ayat ni, sepatut ayat tu kasabu al-hasanat. Baru selari. Tapi masa buat baik Allah tak guna perkataan kasabu, masa buat jahat Allah guna perkataan kasabu. Perasan? Perasan tak? Kenapa? Apa dia? Buat jahat tu dari manusia sendiri. Kalau buat baik, bukan daripada kita. Ihsan daripada. Sebenarnya Allah nak bagi tahu yang buat jahat ni sebenar, dia mana betul-betul usaha daripada dia sendiri. Sebenarnya antara kita nak buat baik dengan buat jahat, yang mana lebih mudah sebenarnya? Baik kan? Nak buat jahat sebenarnya susah. Tapi bila dia buat tu, makna apa tu? Dia kasabu, betul-betul usaha. Betul-betul daripada dia sendiri. Contohlah kita nak berzikir dengan mengumpat, mana lebih mudah? Mana lebih mudah? Zikir. Tapi yang mana kita buat? Kasabu. Cari juga kawan nak mengumpatkan. Sebab nak mengumpatkan ada kawan. Zikir boleh tak sorang-sorang? Dia sorang-sorang tak berzikir. Fikir nak jumpa siapa ni nak mengumpatkan. Jadi nak bagi tahu jahat ni usaha dia sendiri dan kesungguhan dia sendiri. Memang patut dia balas. Maka apa balasannya? Jaza'u. Jazak balasan.
sayyi'atin, kejahatan, bimisliha, seumpamanya. Maksudnya apa? Apa yang Allah nak beritahu? Siapa yang buat jahat, balasannya satu kejahatan, satu dosa. Apa yang Allah nak beritahu? Apa dia? Adil. Tapi yang sebelum ni, kalau buat baik, adakah buat satu kebaikan balas satu? Tak. Itu dia panggil apa? Adlun dan fadlun. Tengok, sebenarnya Allah nak bagi motivasi pada kita kan. Tengok, aku sayang pada kamu. Kalau buat jahat, aku tak gandakan. Tapi kalau buat baik, aku gandakan. Ada ziyadah lagi. Itu pun tak nak juga. Memang patut masuk. Betul? Jadi buat satu kejahatan, dapat satu dosa. Ada satu hadis. Siapa man hamma bihasanatin falam ya'malha falau hasanah. Siapa yang berazam nak buat kebaikan tapi tak jadi buat, dapat apa? Pahala. Kan? Ada tak satu syarikat niat nak pergi office tapi tak pergi, dapat gaji? Ada? Tak ada kan? Kalau ada, bankrupt syarikat tu. Tapi ada satu syarikat yang niat nak buat baik tapi terhalang, dia tulis satu kebaikan lengkap. Kalau buat, gandakan 10 sehingga 700. Oh, syarikat apa tu? Tijarah ma Allah, berniaga dengan Allah. Jadi kalau buat jahat satu, kemudian apa lagi balasan? Wa tarhaquhum, dan menutupi mereka zillah. Tadi kita dah jumpa kehinaan. Kehinaan di akhirat besok. Termasuklah kehinaan sebab apa ni? Sebab kufur, sebab syirik. Kemudian Allah kata lagi balasannya ialah malahum, tidak ada lahum bagi mereka minallah, dari Allah, min asim, dari asim apa dia? Saya nak tanya, pernah dengar tak sifat Nabi Muhammad maksum? Apa makna maksum? Dipelihara kan daripada apa? Dosa-dosa kan. Jadi asim daripada maksum lah. Asama. Kalau asama, dia melindungi. Kalau maksum, dilindungi. Kalau asim, yang melindungi, pelindung dari mana-mana pelindung. Apa maksud ayat ni? Boleh faham? Mana satu orang buat jahat, keadilan Allah, satu kejahatan Allah balas satu. Yang kedua, mukanya dipenuhi dengan, dia ditimpa dengan kehinaan di akhirat. Yang ketiga, bila ada azab Allah, tak ada satu pun boleh lindungi dan selamatkannya daripada azab Allah. Hebat dia macam mana, ketua ke, agung ke, sultan ke, Fir'aun ke, bila datang azab Allah, tidak ada asim. Kan masa anak Nabi Nuh, bila datang taufan besar, bapa dia panggilkan. Dia kata apa? Aku akan berlindung ke gunung. Dia dalam kepala dia, banjir tak mungkin sampai ke puncak gunung. Jadi bukit tu pelindung dia. Apa jawab Nabi Nuh? La asimal yaum. Hari ini tidak ada satu pun yang boleh melindungi kamu. Itu mana asim. Kemudian ka'annama, seolah ughsyat, ditutupi wujuhahum, wajah-wajah mereka, qita'an
Qita'an jamak kepada qita'ah. Apa dia? Dia terjemah apa? Kepingan-kepingan. Ha? Kepingan-kepingan. Bahagian-bahagian. Potongan-potongan. Minal layl. Dari malam. Musliman yang gelap gelita. Apa maksud dia? Ha? Allah nak bagi tahu muka ahli neraka ni di pada mahsyar penuh dengan debu, berkerut dan gelap. Kegelapannya seumpama gelapnya waktu malam, hitam legam. Hitam legam. Itu tanda kehinaan. Ha? Kotor apa? Ha? Dia bila muka dah kotor biasanya gelap. Tapi Allah nak beritahu kemuncak kepada kegelapan seolah di waktu malam tak nampak apa-apa. Gambaran kegelapan yang paling gelap ialah waktu malam, betul? Kita tak akan nampak apa-apa. Tapi kalau orang tu gelap di siang hari, nampak lagi tak? Nampak kan? Paling kurang nampak apa? Giginya. Cuba buka surah Ali Imran ayat 106. Okey. Allah kata apa? Yauma, pada hari tabyaddu putih. Wujuhun, wajah-wajah, dan wataswaddu wujuh. Jadi di akhirat besok ada dua warna aja. Kulit manusia, kulit muka manusia ada dua jenis saja. Satu tabyaddu putih, yang kedua hitam. Kemudian Allah huraikan macam mana boleh jadi hitam, macam mana boleh jadi putih. Fa ammal ladzina swaddat. Adapun orang-orang yang hitam mukanya, akafartum, sebab kamu kufur setelah iman. Setelah beriman kamu kufur, maka kesannya muka menjadi hitam. Muka hitam ni siapa ni? Ha? Siapa ni orang? Jadi kalau katalah dia mak saleh kan, muka putih kan? Bila di akhirat besok? Tak. Kalau dia orang India, muka memang gelap, tapi dia beriman, di akhirat besok jadi putih. Jadi Allah kata fazuku, maka rasalah azab bima kuntum, disebabkan kamu kufur. Jadi kufur menjadikan muka di akhirat besok hitam. Jadi senang jadi akhirat besok. Kita nak tengok orang beriman ataupun tak, tengok apa? Muka. Tak payah tengok tempat lain, tengok muka je. Tapi sebelum tengok muka orang, tengok muka sendiri dulu. Tengok muka kita pun hitam kan. Minta dijauhkan. Kat dunia kita tak tahu siapa yang, kadang-kadang kita tak tahu siapa beriman, siapa kafir, siapa yang munafik, kita tak tahu. Kadang-kadang orang munafik duduk atas pada kita, jadi ketua kita kan. Kita jadi orang yang diperintah. Tapi bila di akhirat nampak jelas. Tak payah cakap, tak payah mengaku. Tengok muka dah tahu dah. Maka Allah kata, wa ammal ladzina biyaddat. Adapun orang yang putih mukanya, fa fi rahmatillah. Maka dia adalah dalam rahmat Allah. Masa kat dunia sampai ke akhirat. Jadi siapa nak muka putih di dunia dan di akhirat, carilah rahmat Allah. Jangan cari duit. Cari duit kadang-kadang menjadikan muka hitam. Bila dapat rahmat Allah, dapat tak duit? Dapat. Apa yang diminta oleh Ashabul Kahfi ketika nak masuk gua? Dia minta rezeki ke minta rahmat? Apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Okey. Kita balik pada ayat kita. Ulaika,
Mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka. Bila sebut penghuni, ashab mana? Kekal. Hum fiha khalidun, mereka dalamnya kekal. Macam mana lagi ya? Macam mana orang tu duduk dalam api untuk selama-lamanya? Orang duduk dalam rumah yang tak ada elektrik pun kita dah tak boleh nak bayangkan. Kita pergi di satu tempat di Sabah tu, rumah elektrik tak ada, air tak ada, tandas tak ada, dapur tak ada, bilik tak ada. Tak tahulah, kita duduk sekejap je rasa dah panas. Rumah dia tengah-tengah atas air tu. Tak ada pokok, tak ada apa. Kipas tak ada, elektrik tak ada, tandas pun tak ada. Kalau kita duduk kat situ, dimintalah dibayar RM1,000 satu hari. Nak duduk tak? Dibayar RM1,000, bukan kena bayar. Boleh? Boleh Mizan? Kalau boleh ikut saya tak sanggup. Tapi dia orang boleh duduk kat situ bertahun-tahun, beranak, bercucu dalam rumah tu. Kita tak boleh nak bayar. Tapi yang ni duduk dalam apa ni? Api. Okey? Rabbana, bacalah doa, Rabbana sarif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Nabi kata, bila kita baca tayat akhir, hendaklah minta berlindung dengan Allah daripada 4 perkara, 4 jahannam ni. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Yang kedua, azabil qabri. Yang ketiga, fitnatil mahya wal mamat. Yang keempat, fitnatil ini empat bahaya. 4 bahaya ni jangan fokus pada dajjal. Tengok azab kubur tak selamat kan. Nabi kata 4 bukan dajjal saja. Konspirasi dia fokus pada dajjal aja. Azab kubur dia tak fokus. Okey, sekali lagi mungkin semalam saya bagi tahu tapi pelajar tak ramai. Buku pertama Tadabbur Al-Quran, dan pertama keluar ialah surah Al-Ma'arij. Jangan tanya kenapa surah Al-Ma'arij, jangan tanya. Dan kewajipan kita bukan bertanya kenapa surah Al-Ma'arij, tapi kewajipan kita ialah membeli. Ini buku pertama. Setelah 5 tahun mengandung, baru lahir buku solo. Buku solo dah pertama, Tadabbur Al-Quran, hasil daripada kuliah Tadabbur. InsyaAllah lepas ni akan keluar surah Juz'ul Amma insyaAllah. Ini buku ni sebab hasil tu tempohnya lama, jadi harga pun okeylah, RM20 sahaja. Dan lebih kurang 55% daripada keuntungan ni masuk tabung Ulam Ad-Dakwah untuk aktiviti dakwah. Jadi kita membeli sambil menderma. Nak bagi hadiah pada sesiapa daripada baca. Kadang-kadang baca buku tak bermanfaat, tapi ini kita baca, insya-Allah kita akan faham satu surah Al-Ma'arij insya-Allah. Siapa nak beli, boleh beli melalui Shopee, Ghulam Online. Kalau nak beli kat sini, boleh juga, tapi kita tak galakkan. Beli melalui Shopee senang je. Okey, kita baca sikit satu hadis. Muka surah 120 kan? Amalan yang ke-54. Amalan yang ke-54, iaitu bersih daripada sifat sombong, khianat terhadap harta rampasan, dan juga bebas daripada hutang. Hadisnya daripada Sauban radhiyallahu taala anhu, dia menuturkan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa bari'un minal kibri wal ghululi wad dain dakhala al jannah." Maksudnya,
Barang siapa meninggal sedangkan dia bersih daripada sifat sombong dan bersih daripada sifat mencuri harta rampasan dan bebas daripada hutang, maka ia dijamin masuk syurga. Sebenar intipati ahli syurga pada pertama, yang paling asas ialah tidak ada sifat sombong. Sebab tu Nabi kata kalau ada sombong walaupun sebesar zarah penghalang dia masuk syurga. Jadi hadis ni pertama dia tak ada sombong, yang kedua tidak ada sifat nak ambil harta rampasan tanpa kebenaran. Mana apa tu? Cintakan dunia. Cinta dunia sampai dia akan ambil bukan hak dia. Dan juga yang ketiga tidak berhutang. Maksud apa tu? Tidak berhutang. Dia banyak tawakal pada Allah, bergantung pada Allah. Sebenarnya semua ni ketiga-tiga adalah amalan hati. Tidak sombong, amalan hati. Tidak cintakan dunia, amalan hati. Dan tidak bergantung pada orang adalah amalan hati. Okey, cukup satu hadis. Kita insya-Allah kita jumpa lagi malam besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal 'azim al-ajri wal ghufran.